Yang pertama, mungkin ada dalam kalangan kita yang belum memahami apakah maksud daulah Islam dan bagaimanakah sebuah daulah Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis atau sunnah. Mohon penjelasan doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa ba'd. Yang dihormati Tuan Moderator, yang dimuliakan Datuk Seri panel yang pertama, Fadil Ustaz Salahuddin, semua para tetamu, muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam Jumaat yang diberkati ini, iaitu 6 hari bulan Muharram kita ni, 1444. Kita berada dalam hari sastra. Saya pun terkejut juga bila dibawa ke dalam Dewan Sastra. Sebab biasa dia dewan kuliah dengan tazkirah. Ya, tapi alhamdulillah kita memperluaskan perbincangan sebab sastra, nama dia pun sastra. Saya duk kira tadi Datuk Seri sebut sastra saja mungkin dalam masa 20 minit tadi dekat 200 kali berkali. Maka itulah sastra. Kalau orang kata apa itu sastra, itulah sastra. Apa benda pun kita kena kaji tengok. Jadi alhamdulillah. Sastraan dalam bahasa Arab dipanggil al-adab. Al-adabul arabi, al-adabul, semua adab. Mana peradab itu maknanya sastra, satu adab dia panggil fan, funun. Jadi alhamdulillah, saya tak nak pergi ulasan banyak, cuma nak jawab kepada soalan yang ditanya oleh Tuan Moderator, iaitulah tentang makna daulah Islamiah, supaya kita tidak panjang. Kalau kita tengok dari sudut makna, para fuqaha Islam telah membagikan negara Islam. Daulah itu makna negara. Negara Islam itu ada dua, negara itu ada dua. Satu dia panggil negara Islam, satu lagi negara yang bukan Islam. Maka bila kita sebut tentang negara Islam, apakah definisi yang jelas yang disebut oleh para ulama? Seorang tokoh fiqh nama dia Asy-Syarakhsi rahimahullah, dia kata daulah Islam adalah suatu tempat, negara yang berada di bawah pemerintahan orang Islam. Dan ciri-cirinya adalah keselamatan dan keamanan orang-orang Islam yang menetap dalamnya. Satu. Tapi apa yang dianalisa oleh Syekh Abdul Karim Zaidan rahimahullah, seorang tokoh ulama semasa yang baru je meninggal, dia kata syarat tunjang untuk sesebuah negara itu menjadi negara Islam. Kita tengok banyak juga negara walaupun tidak laksanakan Islam tapi ada keamanan. Tapi dari sudut bila kita nak namakan negara Islam, iaitulah adalah hanya yang berada di bawah kekuasaan, pemerintahan dan pentadbiran orang Islam yang dengannya terlaksana hukum hakam dan perundangan Islam padanya. Mana kalau kita ni pemerintah orang Islam, ahli-ahli parlimen, ahli kabinet dia orang Islam, tapi undang-undang dia tidak mengikut Quran dengan hadis, tidak mengikut fiqh Islam, maka tak boleh kita namakan negara Islam. Cuma kita boleh kata negara umat Islam. Itu beza di antara negara Islam dengan negara umat Islam. Jadi kebanyakan dalam dunia hari ini negara umat Islam. Walaupun duduk di bawah OIC, mana atas nama negara Islam, tapi mereka tak laksana undang-undang Islam. Hari ini kalau kita tengok yang betul-betul laksana undang-undang Islam, mengikut syariat perundangan Islam, berapa negara saja yang laksanakan undang-undang Islam. Maka kita mengatakan kebanyakan negara hari ini iaitulah dipanggil negara umat Islam. Tetapi alhamdulillah banyak negara walaupun peratusnya tidak 100% melaksanakan undang-undang syariat, tapi mereka juga telah meletakkan negara itu di bawah pemerintah orang Islam yang Islam mendapat kebebasan dalam negara. Contohnya negara kita Malaysia, kita kata alhamdulillah. Perundangan perlembagaan negara telah meletakkan Islam sebagai agama persekutuan yang orang Islam mendapat peruntukan yang begitu banyak, kita kata nikmat, alhamdulillah.
Dan alhamdulillah kita juga duduk di bawah kebebasan untuk beragama dengan orang-orang yang lain. Maka apakah ciri-ciri daulah ataupun negara Islam mengikut Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ada dua kategori. Yang pertama, secara umum, undang-undang Islam dilaksanakan sepenuhnya dalam negara tersebut. Undang-undang Islam termasuk dalam ibadatnya, muamalahnya, munakahahnya, dan termasuk jenayah. Dan mengikut dalam rekod sejarah, yang pertama sekali yang dihapuskan oleh para penjajah daripada negara Islam yang mereka jajah, iaitulah undang-undang jenayah. Dia tukar dengan undang-undang sivil. Sampai hari ini pun kebanyakan negara tak berani nak kembalikan negara kepada undang-undang jenayah, walaupun jelas terdapat dalam Quran ataupun jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri yang kedua, umat Islam bebas melaksanakan segala tuntutan syariat tanpa sebarang larangan daripada pihak berkuasa. Jadi kita sekarang ni halangan kitanya undang-undang perlembagaan. Bila nak bawa undang-undang syariat, kita bercanggah dengan akta tu akta ni. Maka terlekat kita di sana. Yang ketiga, pemimpin negara itu mestilah daripada orang yang beragama Islam. Dan yang keempat, undang-undang Islam dilaksanakan secara mutlak. Adapun manakala ciri-ciri minimum yang perlu terdapat dalam sebuah negara Islam ialah perlu didiami oleh majoriti orang Islam. Bermakna dalam negara Islam ada orang zimmi, ahlu zimmah. Kita aja dengarkan dia panggil ahlu zimmah ni, makna orang yang bukan Islam, non-Muslim dalam negara Islam. Tak ada masalah. Walaupun Nabi SAW bina negara Islam di Madinah secara totalnya, tetapi ada orang Yahudi. Ada orang yang bukan Islam. Cuma bila Yahudi itu buat masalah, buat perangai yang tak baik, anda dah sebut dalam buku saya yang disebut oleh moderator tadi, Madinah Munawwarah, Kelembagaan dan Sejarah. Tuan-tuan dan puan-puan yang nak pergi ke Mekah Madinah tu kena cari buah-buah buku ni. Ngepek sikit tak apa tak. Sebab kalau tak baca rugi. Duduk di Mekah tak baca sejarah ni rugi. Di antara Yahudi yang kacau Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Mereka yang kacau, kita tak ada masalah. Sampai hari ini penguasa Arab Saudi mengekalkan sebuah kota besar, istana besar kepunyaan Ka'ab bin Ashraf, si Yahudi yang jahat di Madinah. Kota dia masih ada. Mungkin Datuk dah pergi. Kalau yang tak pergi lagi, mari kita pergi sekali. Sama ada saya bawa atau Ustaz dia bawa. Dua-dua kita pergi insya-Allah. Kita pergi. Dia panggil umrah dan jejak sirah. Kita pergi melawat tengok bagaimana mereka di sana. Yang kedua, ketua negara dan timbalan adalah mesti beragama Islam. Pentadbiran negara perlu dikuasai oleh umat Islam. Syariat Islam bebas dilaksanakan oleh umat Islam dengan penuh keamanan. Yang kelima, umat Islam merasa aman sejahtera bila berada dalam negara yang tersebut. Jadi dalam negara Islam kita mesti rasa aman. Adapun ciri-ciri negara Islam, ciri-ciri yang disebut sebagai daulah Islamiah, yang pertama, menegakkan syiar Islam dalam kehidupan seharian masyarakat. Di antara syiar yang besar yang kita nampak, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hajj ayat 4, allazina immakkannahum fil ardi aqamus salah. Orang yang kami beri kekuasaan kepada mereka mestilah mendirikan solat. Jadi alhamdulillah kita hari ini dalam bab solat tidak ada halangan. Yang berhalangannya Covid. Covid yang mari baru ni tutup habis segala masjid. Sehingga ada seorang Arab dia keluar satu khutbah. Saya terkejut khutbah dia Datuk tadi. Dia kata syukran corona. Tajuk dia syukran corona. Kita kata syukran apa masjid tutup habis ni? Dia kata kita berjuang berpuluh-puluh tahun nak tutup tempat maksiat tak tertutup. Nak tutup dia tempat apa di kilang-kilang arak tak tutup. Mari corona dia tutup habis. Maknanya corona itu gagah. Dia kuat. Jadi orang tanya kenapa masjid tutup juga? Dia kata itu kesilapan kita sebab kita tak berani tutup tempat maksiat. Corona mari dia sapu semua sekali sampai masjid ditutup. Maka ciri-ciri negara Islam yang ada itu yang pertama sekali alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah. Mesti menegakkan syiar salat. Wa atawuz zakah, bab zakat. Dalam bab zakat alhamdulillah dalam negara kita ni sangat aktif dalam bab kutipan zakat dan juga penggunaan zakat untuk memakmurkan masyarakat. Wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Ini ada ciri-ciri yang kena ada. Yang kedua, menegakkan sistem perundangan Islam dengan pelaksanaan yang adil dan saksama
tanpa mengira bangsa, pangkat ataupun kedudukan. Contoh yang diberi sebagaimana seorang perempuan Makhzumiyah yang mencuri. Jadi orang bimbang kena potong tangan. Maka para sahabat duk bincang, siapa yang boleh bercakap dengan Nabi SAW tentang nak melepaskan Makhzumiyah ini daripada dipotong tangan. Jadi orang kata tak ada orang lain dah kecuali cucu angkat kesayangan Nabi, nama dia Usamah. Minta Usamah pergi bercakap. Bila Usamah pergi bercakap, Nabi SAW marah. Nabi kata binasanya orang dulu apabila orang yang besar-besar di kalangan mereka buat jenayah, lepas, yang kecil-kecil kena. Ini prinsip kita. Yang ketiga, melahirkan masyarakat yang penyayang dan bersaudara. Ini ciri negara Islam, kita mesti lahirkan masyarakat yang bersaudara, masyarakat yang berpenyayang, sebagai dalam hadis Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu menjadi saudara kepada saudara muslim yang lain. Yang keempat, negara Islam menjadi pusat untuk penyebaran dakwah Islamiah, khususnya kepada rakyatnya sendiri dan kepada orang-orang yang belum Islam. Ini dia antara ciri-ciri ringkas. Tuan-tuan boleh tengok dalam apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Karim Zaidan rahimahullah ta'ala dalam beberapa kitab dia tentang negara Islam. Mana bila kita sebut kata daulah Islamiah, maka kita tahulah satu pemerintahan yang bermodelkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, kemudian mari Khulafah Ar-Rashidin, kemudian Khilafah Al-Amawiyah, Al-Abbasiyah, dan yang terakhir Utsmaniyah yang jatuhnya di akhir kerajaan Sultan Abdul Hamid yang terakhir pada 1924 jatuhnya Khilafah Utsmaniyah. Kemudian tertinggal lagi hanya beberapa tempat saja yang masih lagi kekal dengan undang-undang syariat, di antaranya penguasa tanah haram, pemerintah dua tanah haram masih lagi melaksanakan undang-undang hudud, undang-undang syariat, walaupun ada perkara-perkara yang tertentu kita mengatakan negara itu masih ada dan dia tidak dijajah. Itulah secara ringkas huraian kita tentang masalah daulah Islamiah. Wallahu alam. Keberadaan sastra dalam daulah Islam, apakah konsep sastra yang diterima dalam Islam dan daulah Islam, dan bagaimana usaha yang perlu digerakkan dalam menentukan sastra dan daulah Islam sentiasa relevan dan terjaga. Dipersilakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Kita berpindah kepada ciri-ciri sastra yang diterima dalam Islam. Maknanya sastra ini satu kesenian. Dia panggil fun. Seni itu memang diterima. Maka dalam kita tengok dalam penulisan dalam dunia Islam ni ada dua. Satu dia panggil syair, satu dia panggil nathar, mana tulisan biasa. Jadi ada orang yang bila sebut tentang syair, mungkin dia allergic. Sebab banyak kali, kalau kita belajar dalam ilmu tadabbur Quran, Allah nafikan Nabi bukan syair. Laisa bi syair. Dan banyak ayat Quran yang menafikan Nabi bukan syair. Kenapa? Sebab itu adalah merupakan tuduhan asas. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca Quran, kita kumpulkan tuduhan yang dibuat oleh kafir terhadap Nabi SAW, salah satu daripadanya syair. Maknanya dia kira Nabi ini sebagai ahli sastra, sebab tu dia boleh bercakap. Dia bijak bercakap, walaupun Nabi tak menulis. Allah SWT tutup pintu awal-awal lagi. Kenapa Nabi kita bersifat dengan al-ummi? Ummi maknanya tak membaca, tak menulis. Saya sendiri walaupun bukan ahli sastra, tapi kalau orang terjemah al-ummi dengan nama Nabi yang buta huruf, saya rasa tak senang hati. Kenapa Datuk Seri? Sebab buta huruf ni makna orang tak cerdik. Nabi bukan tak cerdik, orang paling cerdik. Cuma dia tidak membaca, tidak menulis. Kenapa dia tak baca, tak menulis? Allah nak sekat tuduhan-tuduhan. Kalau dia baca, Nabi ni kita kata ulak buku lah dia ni. Baca kuat-kuat. Seminar sana, seminar sini. Convention sana. Dia kata, oh itu dia ahli teori, dia boleh buat. Ini tak membaca, tak menulis, tak mengembara. Tiba-tiba dia bawa satu ajaran yang pelik. Yang bahasa yang digunakan dalam Quran telah mengatasi semua kepakaran ahli-ahli bahasa, ahli sastra di zaman jahiliyah. Maka Allah Ta'ala nafikan daripada Nabi syair. Bukan syair, ini bukan syair. Dan memang ahli-ahli sastra yang dengar Nabi SAW bercakap, bila dia mari, dia kata laisa bi syair. Bukan, kita tahu. Dia tuduh Nabi gila. Dia kata lagi gila, lagi jauh.
Orang gila bukan cakap macam ni. Dia tuduh. Jadi tuduhan-tuduhan itu tidak kena. Maka di situlah kita mengatakan bahawa Allah SWT letak dua asas kepada sastra yang diterima dan tidak diterima. Tadi Ustaz dibaca ayat, sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, para peserta sekalian, kita kena tanda ayat ini. Ini dia panggil ilmu tadabbur Quran. Alhamdulillah, saya sejak PKP baru ni, kita buka kelas pengajian tadabbur Quran selepas solat subuh, musim PKP, sampai sekarang, dia orang tak nak berhenti. Dia kata teruskan sampai khatam Quran. Sebab ilmu inilah ilmu yang tinggi dari sudut sastranya, sebab kita belajar bahasa yang Allah Ta'ala gunakan untuk kita mengkaji dan mentadabbur. Maka dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 224, wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Asy-Syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Orang yang penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang lara ya. Ini kita bimbang hari ini. Ahli-ahli syair kita ni banyak yang lara. Cakap tak tahu apa. Apa ni, bersajak tentang apa benda yang kita nak cakap pun tak tahu. Sampai dia yang tahu, orang lain tak tahu. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Mereka duduk di sana sini, lembah sana sini. Annahum yaquluna ma la yaf'alun. Dia bercakap, dia berkata apa yang dia tak buat. Mana itu dia panggil duduk teori, duduk bersajak, duduk apa. Tetapi kita kena ingat, bukan semua itu yang salah. Yang salahnya asy-syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Saya tengok dalam buku-buku sastra yang Melayu ke Arab, kadang-kadang tulisan tu banyak, tulisan tu besar, tapi nilai isi kandungan tidak membina masyarakat. Macam cerita-cerita yang pelik-pelik, buku-buku novel, buku cerita apa, kita kata kita nak suruh anak kita pegang buku novel pun kita takut. Jangan baca, kecuali novel yang dikeluarkan di DBP. Masa duduk betah di BP ni kena sebut juga, kata tak? Jangan tak sebut. Nanti Pani tak panggil dah, kata. Mana hak di BP dia ada kawalan. Kita nak keluar novel kanak-kanak, buku cerita kanak-kanak pun dia ada kawalan. Jadi kena penting. Kalau tidak, baca cerita tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mari hari Asyura masuk penulis-penulis Syiah. Bahaya kita. Jadi kita kena ingatlah, makna kawalan-kawalan tu kita kena ada. Jadi alhamdulillah saya tengok penerbitan sastra yang dimain peranan oleh DBP ini besar. Kita kata jazahumullahu khaira, semoga dapat dikekalkan prestasi yang ada sekarang ni. Kita tak mahu ya Asy-Syu'ara DBP ini diikuti oleh orang-orang yang lara-lara yang tak ada kerja ya. Tak. Dia sebenarnya kalau kita nak tengok penulis-penulis dia mengikut kepada bi'ah suasana dia. Bi'ah suasana. Orang yang sebelum Islam, contohnya Sayyidina Hasan bin Sabit. Belum Hasan bin Sabit ni umur dia panjang. Mengikut ahli sejarah kata umur dia 120 tahun. Dia panggil mukhadram. Dia hidup dua alam. 60 tahun zaman jahiliah, 60 tahun zaman Islam. Zaman jahiliah, dia hidup puji orang begitu lah. Tapi bila mari zaman Nabi, bila dari Islam, dia mula tukar syair dia. Dia dipuji Nabi SAW cukup menarik. Dia kata apa? Saya baca dua syair. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama qad khuliqta kama tasha'. Wa ahsanu minka, orang yang lebih cantik daripada engkau ya Rasulullah tak pernah aku tengok. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Orang yang lebih comel daripada Nabi tak pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Sampai orang tanya dengan Yusuf, itu cerita lain. Hasan dia puji yang dia tengok. Dia tak kata Yusuf. Tengok gitu dia tak nafikan. Seolah-olah engkau ni lahir mengikut apa yang kau nak. Comel, tinggi, rendah, putih, hitam. Kita kata itu berbeza. Sebab itu kalau kita nak baca, tapi masa dah lewat. Seorang badui, dia ni, orang badui, dia akan bersyair mengikut suasana kawasan dia. Orang badui ni orang kampung, dia hidup dengan anjing. Dia hidup dengan hayawan-hayawan dia. Tiba-tiba, dia dibawa masuk dalam istana. Jangan bawa, kena bagi taklimat protokol dulu. Dia kata, bila dijumpa khalifah, dia kata apa? Anta kal kalbi fil wafa'i wal karami. Dia kata, tuanku ni, tuan lah, macam anjing. Dari sudut menjalankan tugas dengan baik, dan juga melaksanakan tugas dengan sempurna. Terkejut aja. Ana kal kalbi, membanding aku dengan anjing. Tengok, dia panggil suasana bi'ah, suasana keadaan. Maka, bila orang ni, raja kata gini, nampak tuanku nak marah, kata dia penasihat dia, sabar, kita bagi masa dia seminggu, dia menjalan dalam bandar, lepas tu kita masuk balik, apa yang dia akan sebut.
Ini suasana. Mana kita kena hari ni, kalau ada penulis-penulis yang pelik-pelik, jadi perlu diberi motivasi, diberi kursus. Kita hidup atas dunia ni bukan nak puji wanita saja, bukan nak puji arak saja. Tak. Pantai yang kita duduk ni pun PCB. Nama apa PCB? Orang-orang Kelantan hok lahir sebelum 90 dia tahu. Pantai apa ni? Apa benda Cinta Beraya? Ini je kerja kita. Allah irham Tuan Guru ni Aziz rahimahullah taala. Allah Taala angkat darjat dia. Dia kata apa duk main Cinta Beraya? Pantai cahaya bulan. Oleh kerana ada kaitan dengan bulan, bising dah sekejap. Biasalah dunia ni kan. Jadi kita panggil macam. Maknanya suasana yang berlaku. Jadi kita nak Allah Taala sebut dalam ayat yang sama selepas daripada wasyu'ara yatamamun, Tuhan kata illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman. Maknanya penyair-penyair yang beriman, alhamdulillah, zaman Nabi beberapa orang syair seperti Hasan bin Sabit, Ka'ab bin Zuhair, Ka'ab bin Malik dan beberapa orang lagi, terutamanya Abdullah bin Rawahah, sehingga ke Nabi bila Quraisy serang Islam, Nabi kata juhum, jawab balik sajak syair mereka. Tapi ingat, dia Quraisy, dia serang aku min Quraisy. Ini caranya. Aku Quraisy, yang serang aku tu Quraisy. Kalau mu nak serang balik, mu jangan guriskan Quraisy. Atau mu serang apa dia? Serang Abu Jahal ke, serang Abu Lahab ke, tapi jangan serang kabilah keturunan Quraisy sebab ana minhum, aku betul. Itulah keluarnya kata-kata bahasa Melayu seperti menarik rambut dalam tepung. Maknanya pandai para sahabat ini. Ujuhum, Nabi kata serang mereka, malaikat akan bersama dengan kamu. Pernah Sayyidina Umar bila tengok sahabat-sahabat ni menyerang, dia kata diam. Nabi kata biarlah serangan mereka ini lebih tajam daripada tombak yang kita hulurkan. Maka kita mengatakan keberadaan sastra dalam Islam ini sangat-sangat besar dan kita kena murni kan. Banyak penulis-penulis. Waktu saya budak-budak dulu, saya minat sastra. Majalah yang kita belajar daripada sekolah rendah lagi, majalah keluaran DBP ni, majalah pelajar, Dewan Pelajar, Dewan Siswa, itu baca belaka tu setiap bulan langgan. Kuat mengaji, baca buku-buku. Siapa cerita 1001 malam saya khatam. Tapi kita kata jahatnya khalifah ni. Bila kita besar sikit, bila kita kaji, kita kata Masya Allah, betapa banyaknya penulisan-penulisan ini yang perlu dimurnikan supaya kepahaman masyarakat tidak jadi seperti itu. Jadi sekarang ni pihak kawalan, pihak kerajaan perlu mengambil kawalan supaya penulisan-penulisan ini perlu diperbetulkan dalam, contohnya dalam majalah-majalah kita. Saya di antara penulis awal yang diberi kesempatan menulis dalam majalah Tamadun Islam. Tamadun Islam kalau Ustaz dia mula di antaranya. Jadi alhamdulillah di antara kita nak murnikan kepahaman masyarakat supaya tulisan-tulisan yang masuk dalam majalah-majalah kita ini biar berkualiti. Mengikut apa yang disebut oleh Datuk Seri tadi, berdasarkan Quran, berdasarkan hadis Nabi SAW, dengan cerita, jangan masuk cerita pelik-pelik, cerita orang mimpi pemasuk, cerita macam-macam yang dongeng, yang karut masuk. Kalau cerita dongeng dalam bab dongeng, tak apa pula. Biar awal tahu lalu. Dan saya tengok peranan di negeri Kelantan sendiri, Allah irham Tok Kenali contohnya, mungkin Datuk Aziz kita tahu, dia banyak bersajak dalam majalah pengasuh contoh. Majalah pengasuh ni 100 tahun dah. Tapi dia punya peranan tu banyak. Kita mengatakan peranan kita, keberadaan sastra dalam dunia Islam ni sangat besar dan sangat memberi kesan kepada jiwa masyarakat. Wallahu alam. Maka majlis dengan segala hormatnya menjemput Datuk Dr. Abu Basir lah untuk membuat sedikit rumusan terhadap apa yang kita perkatakan pada malam ini. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terima kasih kepada moderator dan dengan izin Datuk Seri dan juga Ustaz Din. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat berbincang tentang sastra dalam kehidupan dan juga keberadaan sastra dalam dunia Islam. Kita mengatakan Islam ini lengkap. Ayat Quran itu sendiri adalah merupakan suatu sumber bahasa sastra yang begitu tinggi. Sehingga disebut dalam Quran, disebut dengan nama I'jazul Quran. I'jazul Quran, mana Quran ini melemahkan orang lain, ahli-ahli bulagha, fusahaul Arab nak tiru dia tak boleh. Namun begitu, dia menjadi sumber rujukan utama. Orang nak belajar bahasa, mesti kena mengaji, nak belajar Quran. Dan ramai juga penulis-penulis yang bukan Islam seperti Anthony Dahdah apa benda, dia tulis buku bahasa Arab dengan Quran. Dia kafir, dia Nasrani. Dan yang penting sekali,
Sastra yang ada ni mesti diduduk di bawah kawalan skop Islam, syariat Islam, supaya kita menulis, setiap penulisan kita, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak mengeluarkan satu perkataan, tidak berlapak satu lafaz, kecuali kata di para ulama tafsir, tidak menulis satu tulisan, kecuali semuanya raqibun atid menulis catatan kita. Maka kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, kita kena fikir apa yang kita nak tulis. Yang aku tulis ni memberi pulangan, membina masyarakat atau meruntuhkan. Memberi kesedaran kepada masyarakat atau menimbulkan porak-poranda masyarakat. Memberi satu ilmu kepada masyarakat ataupun sekadar suka-suka saja. Jadi kita sendiri yang boleh tulis, sehingga kan ahli-ahli fikir mengatakan suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah Azza wa Jalla, kitalah penulisnya. Suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah, kita penulis. Kita kena fikir, aku tulis ni aku nak baca depan Allah, malu ke tak malu? Ni tulis cerita-cerita novel yang karut, contohnya cerita-cerita lucah, cerita-cerita yang tidak bermoral, ataupun menulis cerita-cerita yang memfitnah orang. Sebab itulah kata orang, manusia yang bahagia, apabila dia mati, kebaikan dia tak mati. Manusia yang bahagia, dia mati, kebaikan tak mati. Sehingga Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, Nabi berkata, salah satu daripada amalan yang tidak mati, ilmu yang bermanfaat yang kita tinggalkan kepada orang. Tapi manusia yang celaka, na'uzubillah, tuannya mati, kejahatan tak mati. Orang duk baca, orang duk share, orang duk sebar, orang duduk bawa cerita-cerita yang kita ada, dia dalam kubur bergeluman dengan mungkar nakir, dan orang duduk atas dunia duduk menyebarkan fitnah-fitnah yang kita timbulkan. Maka kita mengatakan kita bersastra, sastra kita kerana Allah Azza wa Jalla, sastra kita untuk membina masyarakat, sastra kita untuk mengharmonikan keadaan masyarakat. Kita mengatakan tuan-tuan dan puan-puan makjur akan mendapat pahala, sebagaimana Nabi mengiktiraf beberapa orang sahabat-sahabat sastrawan negara pada masa itu dengan gelaran-gelaran yang baik dan juga mendapat pujian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita bersastra kerana Allah, kita juga menjaga masyarakat ini kerana Allah, dan tulisan-tulisan kita akan menjadi pemberat pada timbangan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Kerana itulah kata seorang penulis, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, seorang penulis, dia kata apa? Tulisan kita ni, apa yang kita tulis seolah-olah macam kita letak otak kita di atas satu bekas. Orang akan nilai di situ apa otak kita. Jadi sekarang ni kita nak tengok otak manusia ni senang ya. Buka Facebook dia tahu lalu. Dia ni kaki apa ni? Kaki ampu, kaki penasihat, kaki buat benda-benda yang tidak baik. Kita kata semuanya boleh dinilai daripada apa yang kita ada. Yang penting sekali ayat yang saya sebut tadi, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz tulisan yang kita tulis kecuali di sana ada malaikat yang mencatat. Catatan, suratan, amalan yang kita nak baca depan Allah, kitalah penulis. Marilah sama-sama kita tulis apa yang baik, yang menyenangkan kita di dunia dan menyenangkan kita di akhirat. Terima kasih kepada DBP kerana menjemput saya sebagai salah seorang pembicara malam ini, walaupun kita bukan daripada ahli je. Mudah-mudahan ada manfaat walaupun sedikit. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.